Assalamualaikum, selamat pagi pada semua yang berada di sesi live kita pada pagi ni. Alright, so pada pagi ni kita akan ada sesi bersama dengan kita punya influencer, okey, influencer daripada Saito University College, okey, dan juga KRU Studio. Alright, so hari ni kita punya program kita adalah bertajuk bagaimana menjadi influencer dan mencuburi bidang usahawan digital. Okey, kita punya speaker bukan calon-calon orang, okey, yang bersama dengan saya hari ini Professor of Practice Datuk Norman Abdul Halim. Okey, apa khabar Datuk? Baik, Faiz. Okey, Faiz okey ke Faiz? Alright, okey. Macam nervous ya? Ada nervous sikit ni. Relax. Cun-cunnya ni. Alright. So, okey, hari ni kita akan sharing sikit tentang bagaimana ingin menjadi seorang influencer dan juga mencuburi bidang usahawan digital. Okey, pagi ni juga kita akan live di Saito University College official Facebook yang mana sekarang ni pun dah kita punya viewer kita pun makin lama makin meningkat ni, Datuk. Ya, so, alhamdulillah pagi ni. Alright, so tanpa buang masa, saya menjemput Datuk untuk cerita sedikit tentang background Datuk dalam sepanjang Datuk dengan karier Datuk sekarang ni lah. Okey. Nanti kan kita akan cakap pasal KRU dan juga macam mana kita kembangkan perniagaan dalam platform digital. Saya boleh bagi sedikit gambaran lah. Kalau KRU dulu muzik kan, kami dalam tahun 90-an kita banyak jual kaset, CD dan sebagainya. Okey. Tapi pada mulanya recording industry semua tentang tau nak lawan digital ni. Masa dulu ada Napster lah dan sebagainya, file sharing dan sebagainya. Memang kita lawan. Tapi apa kemudiannya apa berlaku ialah we started to embrace digital punya platforms dan sekarang ni boleh saya katakan industri muzik ni secara keseluruhannya semuanya platform digital, menggunakan platform digital. Betul. Dari segi penerbitan sampai ke pengedaran dan pemasaran dan promosi. Malah dalam social media ni pun banyak artis sekarang ni mempromosikan lagu-lagu mereka menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, YouTube dan sebagainya. Ya, betul. Okey, Datuk, terima kasih. So, Datuk, apakah itu sendiri industri digital business ni sebenarnya apa, Datuk? Okey, kalau kita cakap pasal industri kreatif pada mula ya, kalau saya bagi penjelasan, industri kreatif ni merangkumi pelbagai bidang berkaitan penerbitan kandungan yang dicipta untuk harta intelek. Ya. So jadi the copyright business atau copyright industry ya. Jadi apa yang kita lakukan dalam industri ni, kita ada pecahan dia, ada filem, ada muzik, penerbitan buku, ada juga kandungan televisyen, periklanan, fashion dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku sekarang, industri kreatif ni bukan saja sebagai industri sampingan, tapi kalau tidak ada elemen kreativiti dalam pemasaran dalam platform digital, kita akan ketinggalan. Jadi itulah sebenarnya industri kreatif ni juga telah salah satu daripada yang telah dikenal pasti bersama dengan Shared Prosperity Vision 2030. Selain daripada ekonomi digital, IR 4.0, tapi creative industry juga adalah salah satu daripada key economic growth area. Betul. Jadi itulah yang boleh dikatakan betapa pentingnya creative industry kepada ekonomi digital. Dan pada masa sama juga kalau kita lihat di outlook pada industri, maklumlah COVID tahun 2020 ni. Jadi ada drop dari segi pendapatan bagi industri kreatif ni. Tak kira sama aja dalam bentuk dia punya periklanan ataupun dia punya pembelian. Macam contohnya pergi tengok filem di Pawagam dan sebagainya. Kita drop, tapi walaupun drop 5% tahun ini berbanding tahun 2019, dijangka kita akan tumbuh balik, pertumbuhan akan berlaku sebanyak 10% daripada apa yang kita dapat jana pendapatan pada tahun ini. Jadi ini sebagai salah satu petunjuk bahawa industri kreatif ni tetap resilient dan masih lagi berperanan penting dalam bagaimana kita mengembangkan ekonomi negara kita. Dan kita lihat dari segi advertising dan consumer spending juga, kita tengok ada walaupun ada penurunan dari segi advertising pada tahun 2020, tapi consumer spending macam contohnya mereka melanggan Netflix ataupun melanggan Spotify dan sebagainya, semua tu masih lagi lebih kurang konsisten lah, tak jatuh sangat berbanding dengan periklanan. Tapi inilah ada betapa pentingnya di mana jenama-jenama ataupun brand, produk ataupun perkhidmatan menggunakan platform-platform digital ni, menggunakan creative industry ni
di mana kandungan tersebut pelanggan tu tak perlu kapit iklanan pun. Sekarang ni apa yang kita namakan sebagai branded content. Branded content. Jadi, maknanya sekarang ni apa kita buat ni adalah branded content. Betul. Kita mempromosikan Saito College dan kita akan University College dan kita juga ada kontennya. Betul. Pasal kita ada bagi kandungan maklumat kepada semua yang menonton dan pada masa sama juga kita menjenamakan juga mempromosikanlah apa yang ditawarkan di Saito University College. Okey, baik. So maknanya orang kata perubahan daripada apa cabaran yang kita lalui pada tahun 2020 ni, ada platform lain yang boleh kita meningkatkan balik. Betul. Okey. So Datuk, macam mana pula, bagaimana Datuk mula-mula bermula dengan mencuburi industri digital ni? Okey. Kalau kita lihat kita dari segi kita punya perubahan KRU perubahan KRU di mana kita bermula daripada 1.0 Okey. 1.0 ni sebagai penyanyi, komposer, dan penerbit lagu. Jadi tahun 1992 kami bermula dengan saya dengan adik-beradik saya. Itu KRU versi 1.0. Okey. Kita berhenti seketika Oh, lepas ni nak sambung balik. Okey, alright. Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Izzatul Sharmilah binti Awad and I'm from Sabah. Today, in this video, I will share about how I spend my time during the MCO, and I will talk about the importance of computer in my life, like in terms of education and social. As we face the situation of MCO, we will spend more time at home. So this is an example of computer I use now. It's a smartphone. I don't have a computer, but I will have that later. So these things can also help me spend my time in MCO. So this is my smartphone, benda yang saya guna setiap hari, di mana this is my smartphone, very important to my life in terms of education and social. Why this smartphone is very important to me? Because me as a student, I can study online by using this phone, so it's easy to me to interact with my lecturer. I can download application that I have never used before, like Zoom meeting, Google Meet, and others. Other than that, by using this smartphone, I can join a game. That game is very fun. Thank you to my lecturer for sharing that game. Okey, kita kembali sekali lagi. Okey, kita sambung balik. Apa yang kita sejarah KRU di mana kita mula sebagai singer songwriter producer pada versi KRU 1.0. Okay. Kemudiannya kita masuk versi KRU 2.0 di mana kita mula berniaga, buat rangkaian rakaman, buat event, buat rancangan televisyen. Dan bila kita masuk KRU 3.0 tahun 2006, kita mula menerbitkan filem. Okey, baik. Versi KRU 4.0 pula adalah apabila kita mulakan program latihan kami, KRU Academy, dan sekarang ni kita akan ubah kepada KRU Masterclass untuk jangka pendek punya latihan. Dan untuk versi 5.0, kita sekarang ni dah ke arah social e-commerce. Jadi kita nak gunakan platform e-commerce, big data, cloud, computing, social dan media. Jadi apa yang kami harapkan dengan ada jadian kerjasama dengan Saito University College ni, kita boleh perbanyakkan lagi lah usahawan digital bersama-sama kita. Betul. Okay, Datuk, sambil tu juga kita ada komen-komen juga daripada official Facebook kita. Faiz Sharif, Assalamualaikum Datuk Norman. Waalaikumsalam. Okay, so
Alright, Datuk. Okey, platform yang Datuk sediakan sekarang ni, Datuk namakan sebagai iLike. So, boleh Datuk share sikit apa sebenarnya iLike itu sebenarnya pada kami? Okey, pertama sekali kita nak buat kerjasama dengan Saito University College ni adalah untuk menggalakkanlah pelajar-pelajar ada pathway pada mereka. Okey, baik. Sama ada mereka nak jadi golongan profesional dan bekerja dalam industri, Okey. Itu adalah pilihan mereka. Tapi sekiranya mereka ingin menjadi usahawan Okey. ataupun menjadi influencer. Kalau kadang-kadang usahawan ni dia perlukan modal sikit. Betul, betul. Tapi kalau sebagai influencer dia tak perlu untuk gunakan modal. Modal dia modal Elio lah. Elio je. Betul. Macam sekarang ni lah kita tuntut, kita buat depan kamera, kita akan berinteraksi depan kamera. Betul. Dan kita akan bercakap macam mana kita nak mempromosikan produk-produk usahawan lain. Okey, faham. Jadi saya nak jelaskan sedikit apakah itu iLike. Kita saksikan video ni dulu. Alright, jom. iLike adalah platform social e-commerce kendalian KRU yang akan merakyatkan e-dagang, dan kita harap akan dapat pelibatan influencer kita, sama ada ikon media ataupun influencer mikro ataupun siapa-siapa sekalipun yang boleh bermain peranan dalam platform digital ni, dan membantu usahawan-usahawan tempatan dan juga untuk menyediakan produk-produk yang menarik bagi pengguna-pengguna kita. Kita dapat lihat ramai media ikon kita berniaga secara online menggunakan Instagram dan Facebook. Bagaimana dia boleh membantu golongan media ikon ni, mereka boleh tawarkan 3 perkara lah. Satu, produk mereka sendiri. Keduanya, boleh buat kerjasama dengan kami, mengeluarkan produk-produk yang eksklusif. Dan ketiga, mereka juga boleh berperanan sebagai influencer untuk membantu usahawan-usahawan tempatan untuk memasarkan produk mereka di peringkat tempatan dan juga luar negara. Jadi boleh ada 3 semua pendapatan dekat situ. Bagi usahawan, mereka akan dijenamakan bersama jenama-jenama yang berpengaruh dan terkenal, termasuk daripada ikon media sendiri. Sedikit sebanyak akan mendedahkan produk-produk mereka kepada pengguna, dan pada masa sama dengan pelibatan influencer, sama ada ikon media ataupun micro influencer dan sebagainya, mereka boleh dapat melariskan lagi lah produk-produk mereka. Dan bagi influencer pula, mereka juga akan menjana pendapatan tambahan, tak kiralah suri rumah ataupun graduan ataupun golongan profesional yang punya masa dan tidak ada halangan untuk berniaga secara online, mereka boleh juga menjana pendapatan sampingan. Jadi di sini sebenarnya kita menyediakan satu platform untuk ramai pihak menggunakan, dan kita harap kita dapat memajukan ekonomi negara di samping kita melalui cabaran-cabaran semasa pandemik COVID-19 ini. Dan kita harap dengan adanya platform ini, semuanya yang di luar sana akan tertarik dengan tawaran yang disediakan. Dan kami juga ada sediakan tawaran-tawaran package yang menarik, termasuklah latihan untuk social e-commerce dan juga tawaran package penjanamaan dan pengiklanan digital serendah RM888. Tapi pada semua usahawan yang nak bersama-sama platform ini, tak kiralah ikon media ataupun usahawan, boleh berdaftar secara percuma. Unlimited SKU, boleh masukkan sebanyak mana produk yang anda mahukan. Jom, join iLike. Okey, so lebih tadi kan. So itulah lebih kurang tentang iLike lah. Tapi iLike. saya tak habis lagi, saya nak sambung. Okey, boleh. Teruskan. Boleh. Nanti kan you cakap kan untuk rancangan seterusnya pula kan. Tidak. Cakap lagi. Alright, okey. Tapi tak apa. Itu kepada semua yang mereka yang berminat untuk berdaftar sebagai untuk intake baru untuk Saito University College ni. Sila daftarkan ya. Basically boleh daftarkan. Macam mana nak daftar? Okey, kalau bagi yang ingin mendaftar di sebagai pelajar di Saito University College, okey, boleh go through kita punya official Facebook Saito University College, ataupun boleh go through terus kepada website kita www.saito.edu.my. Okey, di situ kita ada pelbagai courses yang kita sediakan, dan juga apa maklumat beasiswa yang boleh kita bagi di situlah. Ya. Itu lebih kepada kita punya program di Saito University College lah. So dia nak ada email ke apa ke? Dia just Klik PM je. Klik je itu ada kolom registration. So di situ nanti akan ada education counselor yang akan assist macam mana nak mendaftar untuk selanjutnya lah. Yes. Okey. Itu you kena daftar dulu dekat Saito dulu. Betul. Kemudian baru kita cakap macam mana nak jadi influencer. Yes, betul. Itu yang penting. Okey, betul. Okey, jadi apa itu iLike? Kita sambung balik. iLike itu adalah multi merchant marketplace ya. Multi merchant tu macam platform-platform e-commerce yang lain lah. Okay. Tapi kadang-kadangnya ada yang ada jenama sendiri, macam KRU, kita ada kru2u.com. Okay. Tapi kru2u.com tu adalah mono brand. Okay, mono brand maknanya dia carry produk-produk yang KRU keluarkan saja. Okay. Tetapi kalau multi merchant tu,
dia tak kira sama ada dia jual keropok ke, jual kek ke, jual tudung ke, pelbagai lah. and brand-brand macam-macam. Okey, baik. Dan mereka sebagai multi merchant ni, mereka boleh ada dashboard mereka sendiri untuk melihat apakah perjalanan-perjalanan produk mereka dan bagaimana mereka boleh melihat bagaimana untuk melariskan lagi produk-produk mereka lah. Okey. Dan apa yang kita ada juga adalah produk-produk digital dan produk yang kandungan kami sendiri terbitkan untuk semua yang pengguna lah ya. Dan kita ada produk-produk media icon, kita juga ada integrasi dengan e-wallet dan sebagainya. Dan pada masa sama kita juga support usahawan dengan ada platform-platform digital media, branded content, kandungan konten macam ni. Kita bantu macam Saito juga untuk buat branded content dan juga digital advertising, influencer marketing, live streaming dan sebagainya. Jadi untuk mereka-mereka yang berminat untuk menjadi influencer, mereka boleh dapat kita punya macam duit tambahan lah. Basically extra income. Jadi sambil belajar pun boleh jadi influencer. Yes, betul. Tak semestinya nak ambil belajar. Betul. Jadi apa yang mereka boleh lakukan apabila kita buat, kita insya-Allah kita akan menjadikan lebih banyak kerjasama dengan Saito juga. Bagaimana kita masukkan elemen latihan pula. Untuk menjadi influencer, untuk menjadi usahawan digital dan sebagainya. Jadi untuk highlight ni kita memang mengalu-alukan usahawan-usahawan tempatan dan juga influencer untuk membantu usahawan-usahawan tempatan ni untuk memajukan dan memperkasakan ekonomi negara kita. Dan dalam platform highlight ni adalah ada seperti mana e-commerce platform yang pelbagai ni, kita ada pelbagai features lah. Kita ada buat kerjasama dengan Pos Laju juga dan ada kerjasama dengan FPX untuk payment gateway ya. Dan seterusnya kalau kita lihat dari segi apa yang next slide. So jadi apa yang kita ada juga sebagai selain daripada ni kita ada produk kategori kita ya. Produk kategori yang kita lihat adalah seperti macam entertainment, ada yang buku-buku ya. Dan kita juga ada juga sports, pelancongan dan sebagainya. Ada banyak macam kategori yang kita juga buat persediaan untuk kita punya merchants ya. Dan seterusnya juga yalah, kalau nak katakan nak tahu lebih lanjut ni, highlight ni sebenarnya belum dilancarkan lagi. Hanya akan dilancarkan secara rasmi pada tahun hadapan, pada awal tahun hadapan. Tapi apa yang kami buat sekarang ni adalah proses rekrutmen lah. Kami tengah rekrut merchants, tengah rekrut influencer. Dan setakat ni alhamdulillah kita dekat merchants pun dah dekat, saya boleh katakan lebih 20,000 SKU yang akan ditawarkan. Dan untuk influencers kan hampir mencecah beberapa ratus influencer. Jadi kita nak perbanyakkan lagi influencer ni untuk bagaimana kita membantu usahawan-usahawan ni. Jadi ini membezakan iLike dengan platform-platform e-dagang yang lain. Jadi kami utamakan influencer. Nanti kan saya jelaskan sikit apakah influencer-influencer tu ada dikategorikan macam mana. Baik. So agak menarik apa yang telah disediakan oleh pihak iLike dan juga pihak KRU Studio dan juga pihak Datuk sendiri. So untuk makluman Datuk juga, di Saito University College kita memang menggalakkan kita punya para pelajar, kita punya pelatih-pelatih kita untuk orang kata ambil peluang dalam bidang entrepreneurship ni. Sekurang-kurangnya ni adalah salah satu platform lah. So dan juga kita juga menggalakkan juga student kita untuk working and study program. Maksudnya dia bekerja sambil belajar. Sambil pun boleh jadi usahawan. So dalam proses dalam proses pembelajaran dia orang lah. Okey. So Datuk, apakah yang menjadi perangsang Datuk untuk menubuhkan platform iLike ni, dan juga bagaimana Datuk lihat platform ini akan membantu generasi baru kita ni, Gen Z ni orang kata. Okey, pertama sekali apa yang membuat saya kamilah ya KRU untuk beralih arah kepada platform e-commerce. Kalau kita lihat KRU versi 1, versi 2, versi 3, versi 4, semuanya perlukan satu umbrella, satu payung. Betul. Di mana kita masih lagi sebagai komposer, sebagai penulis lagu, sebagai penerbit lagu, sebagai artis. Kami tak aktif lah, KRU tak aktif lah. Tapi secara individunya, Yusri pun masih lagi di depan kamera. Saya pun masih di depan kamera. Cuma Adri je bersara, duduk kat Manchester. Jadi apa yang kita buat sekarang ni, semua kalau kita lihat, versi 1, 2, 3 dan 4, semuanya dia perlu diintegrasikan. Kerana kami dah banyak buat perkhidmatan untuk pelanggan-pelanggan kami. Sama ada untuk company branding, ataupun product branding, ataupun personal branding.
Okey, Kami dah buat banyak lagi perkhidmatan kepada untuk SME dan juga untuk GLC, untuk multinational company. Jadi sebenarnya pengalaman kami dalam periklanan, penjenamaan ni dah boleh katakan sepanjang kami berkerjaya sebagai penyanyi jugalah. Kalau kami buat konsert, kami ada penaja. Bila ada penaja tu, dia nak promote brand dia. Jadi itu adalah sebagai satu daripada penjenamaan yang kami dah lakukan. Jadi itu yang kami rasakan bahawa sekarang ni ini bukannya because of the pandemic, tetapi oleh kerana kita dah memang buat perancangan 6 bulan sebelum outbreak of the pandemic pun. Kami dah memang buat perancangan. Tapi of course bila masuk pandemic ni, dia memperlahankan jugalah proses kita. Jadi bagaimanapun kami dah bersedia untuk lancarkannya pada awal tahun hadapan. Dan apa yang kami ingin lakukan ni adalah bila kita gabungkan semua elemen-elemen yang kami buat di bawah satu payung I Like ni. Dan kalau kita lihat bagaimana kita boleh bantu Gen Z ya. So jadi kalau kita lihat di sini dekat slide yang saya tunjukkan, di mana influencer ni kita ada pelbagai kategori. Kita namakan sebagai icon media icon sebagai kategori yang pertama, what we call as the super influencer lah. Media icon ni tak semestinya dia penyanyi dan pelakon dan sebagainya. If you are a media icon and / super influencer ni, that means you ada terbukti you sebagai yang boleh melariskan penjualan. That means you ada sales element. Ramai selebriti yang ada sampai 5-10 juta pun tak tentu boleh jual. Yang pentingnya bagaimana kita melatihkan super influencer kita yang boleh saja bukan saja followers dia. Tak payah ramai pun, mungkin 50,000 orang ataupun 100,000 orang, tetapi mereka boleh mampu melariskan penjualan. Itu yang penting. Itu sebagai super influencer. Keduanya adalah certified influencer. So certified influencer ni adalah mereka-mereka yang menjalani program latihan. Jadi apa yang kita buat, contohnya dengan Saito contohnya, kita boleh certify mereka apabila mereka melalui satu proses latihan dan ada elemen peperiksaan juga. Jadi kat situ kita boleh certify mereka. Ketiganya adalah dari segi influencer yang lain-lain yang kita namakan sebagai micro influencer. Micro influencer ni mungkin dia baru nak berjinak-jinak, baru nak mula. Tapi dia tak ada certification, dia tak ada sales track record dan sebagainya. Tapi kita boleh bimbing mereka ke arah to be a certified influencer lah. Dan apa yang kita buat? Kita buat cara kita menilai mereka, kita buat scoring. Dari segi sales track record mereka, social media fans mereka dan juga persijilan. Jadi itu macam mana kita asingkan influencer tersebut. Jadi bukan semata-mata nak ada followers yang ramai saja. Jadi yang macam mana mereka boleh kita bimbing untuk menjadi orang yang boleh melariskan jualan juga ya. Dan bagi sebagai influencer untuk Gen Z ni, yang saya cakap ni duit sampingan ataupun side income ya. Sambil belajar ke ataupun dah kata buat even dah habis belajar pun, graduan dan sebagainya, mereka boleh mendapat komisen daripada 12% hingga ke 20% dari pergi penjualan. Jadi itu adalah commission based. Ada juga yang kita bagi minimum guarantee, ada yang macam contohnya produk-produk yang kata dia bagi ada minimum guarantee dan juga commission, dan juga ada flat fee. Ada yang buat produk dia okeylah, saya tak kisah pasal commission, tapi saya dapat pendapatan yang tetap macam mana. Jadi itu cara kita memberikan galakan galak kepada bagi kita punya influencer. Dan seterusnya kita boleh katakan dari segi influencer ni, kalau kita tak bimbing dan bagi latihan pada mereka, kita buat ada studio live stream kita, macam contohnya studio pada hari ini. Kita buat live stream untuk mereka membiasakan diri depan kamera. Jadi kadang-kadang kita duduk kat rumah, mungkin mereka tidak dia tak ada infrastruktur untuk bantu mereka. Tak ada equipment yang boleh bantu. Equipment dan sebagainya. Tapi sebenarnya boleh pakai handphone saja pun boleh. Tapi kita sediakan juga studio untuk live streaming, untuk branded content dan sebagainya, untuk periklanan digital. Ini adalah perkhidmatan-perkhidmatan yang kita sediakan untuk pelanggan-pelanggan kami. Ini termasuklah macam Saito pada hari ini. Kita buat live streaming. Lepas ni kita boleh buat edited clip kan, ada still fotonya, artwork, ada perkhidmatan seperti saya ni, saya consider sebagai influencer jugalah. Betul. Jadi inilah peranan kita, bagaimana kita membantu syarikat-syarikat dan juga usahawan-usahawan yang ada untuk mereka mempromosikan produk kita. Jadi di situlah kita boleh melibatkan juga mereka golongan-golongan muda ni, Gen Z ni, untuk bersama-sama kita untuk membantu kita sebagai influencer juga. Baik Datuk. Okey. So, dalam pada banyak yang Datuk sebut tadi, so apakah cabaran yang paling terbesar sekali yang Datuk rasakan dan macam mana Datuk mengatasi semua cabaran yang dihadapi?
Oh, macam-macam lah. Betul. Ini sebagai usahawan ni, kita kena bersedia dengan pelbagai perkara yang boleh berlaku di luar dugaan kita. Kadang-kadang kita dah plan macam ni, ada juga benda something else. Dan kita plan macam ni, ada juga something else kan. Dan kadang-kadang bila kita bekerja untuk katalah 1-2 orang saja, macam saya mula berniaga, saya hanya adik-beradik saya dan juga ibu saya yang bantu berniaga. Kan? Jadi di situ yang macam mana kami mula daripada kecil. Ketika itu tak susah lah kerana kita semua duduk satu rumah. Betul, Kan? betul. Dan adik-beradik dan juga dengan mak saya. Kadang-kadang cuma problem dia takut siapa-siapa kecil hati je lah. Orang kecil hati dengan saya kecil hati dengan orang. Jadi biasalah keluarga kan. Ya, bila buat family, kan. family, betul Family lah. business Family kan. macam itulah. Tapi saya dapat lihat apabila cabaran yang boleh katakan lebih mencabarnya apabila kita dah mula ada ramai kaki tangan. Okey. Macam saya pada satu ketika yang paling ramai saya pernah ada staff lebih sampai 200 orang. Ramai. Dan ketika itu dan tambah pula kita ada pelajar sampai 650 orang. Okey. Jadi dekat kampus kan. Jadi itu saya lihat macam bila waktu tersebut saya sendiri pun tak ada masa. Kerana saya lihat terlampau ramai yang kita kena handle kan. Betul. Jadi itu antara cabaran yang besarlah nak handle people lah. Betul. Nak macam mana struktur satu organisasi, bagaimana kita nak pastikan mereka satu arah. Betul. Itu that requires leadership. Betul. It requires also certain level of creativity. Betul. Certain level of macam yalah business networking dan sebagainya. Betul, Pasal kita dah ramai orang. Jadi kita nak pastikan boleh bayar gaji, Betul. boleh bayar overhead dan sebagainya. Semua itu adalah salah sebahagian daripada cabaran lah. Dan of course cabaran-cabaran luaran is a different matter. Yalah pun orang kata private yang bekerja kan. Betul. Jadi kadang-kadang kalau kaki tangan kita pun dia tak faham apa yang dalam Betul, kepala betul. kita. Jadi kita nak pastikan mereka tu satu arah dengan kita, pasti mereka konsisten bagi komitmen untuk mencapai apa yang visi dan misi yang kita dah tetapkan. Jadi itu ada antara cabaran-cabaran lah. Dan of course lah ada cabaran-cabaran lain yang luaran ya, yang kadang-kadang kita sendiri pun tak bersedia, tapi kita kena adjust lah. Kena masalah tu kena pastinya ada, tapi kita kena require certain level of experience untuk handle problems. Betul, Macam mana kita nak menghadapi masalah dan untuk pastikan kita boleh selesaikan masalah. Sama ada masalah besar atau kecil, kita cuba list out dan kita plan macam mana kita nak selesaikan masalah tersebut. Betul. So as a boss, as a leader, memang cabaran-cabaran tu tak lari lah. Memang selalu kita akan hadap juga benda tu. Okey. So okay tu rasanya kita boleh take a break sekejap. Okay. So untuk kita untuk kita playback beberapa video untuk kita sediakan untuk kita punya viewers. Yes. Okay, kita go through dengan playback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Izzatul Sharmilah binti Awad and I'm from Sabah. Today, in this video, I will share about how I spend my time during the MCO, and I will talk about the importance of computer in my life, like in terms of education and social. As we face the situation of MCO, we will spend more time at home. So this is an example of computer I use now. It's a smartphone. I don't have a computer, but I will have that later. So these things can also help me spend my time in MCO. So this is my smartphone, benda yang saya guna setiap hari, di mana this my smartphone very important to my life in terms of education and social. Why this smartphone is very important to me? Because me as a student, I can study online by using this phone, so it's easy to me to interact with my lecturer. I can
application that I have never used before, like Zoom meeting, Google Meet, and others. Other than that, by using this smartphone, I can join a game. That game is very fun. Thank you to my lecturer for sharing that game. Okay, in terms of social aspect, I can do a Google search to find out the current issue, and also to increase my knowledge. I'm also open my YouTube to share videos about PMIC, especially when the MCO. And I'm also open my Instagram. And this is the point yang paling penting sebenarnya MCO ni yang saya buat, di mana I can to know each other, my new friend, even semuanya jauh-jauh. So kesimpulannya, during the MCO season, I'm using this smartphone to improve my level of education dan juga boleh meningkatkan tahap sosialis saya dalam menggunakan berbagai aplikasi. Alright, so kita kembali pada sesi live kita pada pagi ni. Alright, so saya nak bercerita sedikit lah tentang Saitun University College, yang mana Saitun University College menawarkan pelbagai bidang pengajian. Yang mana bidang pengajian yang kita sediakan terutama dalam digital marketing, business management, human resource dan juga law enforcement. So ini adalah bidang-bidang yang kita sediakan di Saitun University College, yang mana kita telah bertapak di dalam industri pendidikan ni lebih daripada 30 tahun. So jadinya program-program yang ditawarkan ni ada beasiswa yang kita sediakan sendiri untuk kita punya bakal-bakal pelajar dan juga bakal-bakal pelatih kita lah di Saitun University College. Okey Datuk, Datuk sendiri tokoh dalam industri dan lebih dikenali sebagai seorang influencer sekarang ni. So apakah perbezaan menjadi seorang yang dikenali dalam industri sekarang berbanding 15 tahun, 20 tahun ke belakang? Oh, kalau nak katakan zaman-zaman kegemilangan KRU sebagai artis tu, kita tahun 92 sampai tahun 2002 memang kita aktif 10 tahun satu dekad sebagai penyanyi. Jadi kadang-kadang orang tak lihat sangat producer dan sebagai peranan sebagai komposer. Dia lihat mereka yang kat depan atas pentas. Jadi ketika itu bersama adik-beradik saya, of course kita buat tour, konsert dan sebagainya, sampai yang paling tertinggi ialah masa dekat Dataran Merdeka lah, kita buat konsert ulang tahun ke-10 kami. Hampir lebih kurang 50,000 orang yang hadir pada konsert tersebut. Jadi kita dah tour sampai ke buat bukan tour TUA TOUR. Bukan TUA. Itu tour tu lain tu. Tour tu lain. tu. Dan apa yang kami buat bila kita dah buat pelbagai aktiviti di peringkat tempatan dan konsert dan sebagainya, kami juga buat persembahan di luar negara juga. Saya ingat masa kami buat tour kami dekat Australia, dekat Filipina, dekat Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei dan sebagainya lah. Jadi alhamdulillah saya rasa itu dalam satu boleh katakan sejarah bagi KRU, dan saya amat bersyukurlah kerana dapat membina jenama KRU along the way. Betul. Kerana ketika itu orang sekarang ni saya tak sangka apa yang saya buat sepanjang waktu tersebut. Kita juga membina jenama KRU yang sekarang ni kita boleh teruskan perniagaan kita sebagai usahawan lah. Saya sebagai usahawan. As a legacy. Ya, jadi Yusri masih lagi berkarya, dia masih lagi buat pengarahan. Dia tapi di belakang tabir ada sekali-sekala tu dijemputlah untuk jadi juri pada rancangan TV, ataupun berlakon sekali-sekala. Tapi kebanyakan kalinya dia lebih berminat untuk di belakang tabir. Macam saya juga. Sebenarnya saya lebih minat di belakang tabir. Macam saya tak suka sangatlah sekarang ni nak pergi kulu kilir, nak promote lagu, nak promote itu dan sebagainya. Jadi saya lebih senang kalau saya ada masa untuk menguruskan perniagaan saya sendirilah. Dan itulah bezanya sekarang ni. Dan saya sekarang ni dah ada tanggungjawab yang lain. Selain daripada menjalankan perniagaan seperti yang selepas ni kita akan lancarkan iLight, kita juga saya sendiri juga memegang jawatan dekat Finas sebagai timbalan pengurusi. Jadi kita melihat industri secara keseluruhan. Bukan hanya lihat kejayaan kita ataupun bisnes kita saja, tapi bagaimana kita nak membantu industri untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi. Betul. Jadi tanggungjawab dia lain.
saya rasa era nak jadi penyanyi-penyanyi dah lepas lah. Tapi saya bersyukur dan saya tak berminat pun nak jadi penyanyi pun. Cukup-cukup lah tu. Kan? Dan biar, walaupun ada bezanya di belakang tabir dan di depan kamera, bagi saya prefer lagi kalau di belakang tabir sekarang. So maknanya Datuk lebih prefer untuk kita bekerja di belakang tabir berbanding di hadapan bersama orang. Yalah, bagilah orang-orang muda kan. Betul. Budak-budak baru nak up semua. Budak-budak BBNU, geng BBNU lah. Okey Datuk, kita tahu tahun 2020 tahun yang sangat mencabar dengan pandemik COVID-19. So macam mana agaknya industri digital ni mampu untuk survive dalam dan menjadi salah satu enjin pemulihan ataupun membantu daripada sektor ekonomi negara sendiri? Ya, kalau kita lihat industri digital, especially salah satu daripadanya adalah of course industri kreatif lah. Digital ekonomi ni sebenarnya berkembang pesat waktu pandemik ni. Jadi ini adalah menunjukkan contohnya tontonan kandungan televisyen ataupun contohnya dekat Astro First contohnya. Apabila kita sekarang ni kita mula dengan Syih Malang Raya dan baru-baru ni yang kutipan terbesar lah Mak Entertain. Jadi itu menunjukkan bahawa sekarang ni orang tak pergi ke panggung tapi dia tonton filem-filem tersebut di platform digital. Jadi ini adalah salah satu daripada apa boleh kita katakan di mana industri digital ni sebenarnya ataupun digital ekonomi ni semakin pesat berkembang oleh kerana pandemik. Bukan nak katakan kita suka dengan pandemik ni, of course kita banyak datangkan masalah yang lain, tapi dari sudut kita lihat macam mana kita boleh push this digital ekonomi kita ke tahap yang lebih baik dan diperbesarkan lagi. Dan malah kita tengok penjualan banyak orang berniaga secara online. Betul. Ada yang mungkin tak gunakan platform e-commerce, mereka jual melalui Facebook je, melalui Instagram saja. Jadi itu menunjukkan bahawa sebenarnya kalau kandungan digital ni, kalau kita gunakan platform digital dengan baik, dia boleh menjana pendapatan. Kadang-kadang mereka bukan nak berniaga nak jual produk pun. Kadang-kadang jadi YouTuber saja. Betul. Jadi gamer saja pun boleh meraih pendapatan. Betul. Jadi sebenarnya peluang tu sangat besar, cuma kita kena lihat dari segi perspektif yang lebih luas lah. Janganlah kita lihat very narrow. Dulu kita buka kedai, kita jual tudung, ada pun hijab dan sebagainya. Tapi orang tak masuk kedai dah, kedai kena tutup because of COVID. Kita kena cari alternatif. Kita tak boleh bergantung harap kepada satu revenue stream saja. Saya bagi contoh lagi satu. Kalau saya ni kalau bagi bercakap, saya tak tahu. Tak apa, teruskan. Tak tahan. Contohnya, kita cakap pasal industri muzik. Okay? Kita cakap pasal industri muzik ni, masa satu ketika kita nak push penjualan CD dan kaset. Okay? Kedai-kedai semua banyak dah tutup. Bukan pasal COVID, tapi trend yang membelinya bukannya membeli di kedai anymore. Okay? Dan kita mula-mula nak tentang penjualan platform digital. Okay. Tapi sekarang ni, kalau you nak tahu, industri muzik, 50% pendapatan dia di Malaysia datangnya daripada iklan di YouTube. Okey. 50% pendapatannya. Tinggi. Dan selebihnya, lebih kurang 30% lagi datangnya daripada Spotify dan juga Apple Music. Okay. Jadi selebihnya yang lain-lain lah. TikTok lah dan sebagainya, Facebook dan sebagainya. Jadi itu melihat bahawa industri muzik kita boleh beralih arah kepada hampir 100% pendapatan kita melalui platform digital. Adalah masih lagi orang membeli vinyl. Vinyl tu kayaknya macam satu orang nak simpan sebagai collector's item. Okay, betul. CD. Ada orang beli DVD lagi. Masih ada lagi. Tapi itu kita anggap sebagai satu merchandise dah. Kita tak anggap ini sebagai satu cara untuk menjana pendapatan. Ini lebih kepada duit sampingan kita. Betul. Macam influencer lah lebih kurang. Duit sampingan kita menjual produk-produk. Termasuklah t-shirt dan kita contohnya kat KRU, kita ada dekat kru2u.com di mana kita jual hoodie kita, biografi, perfume, shampoo. Jadi itulah sebenarnya apa yang kita dah lakukan sekarang ni. Kita dah slowly trying to move more towards digital. Saya berharap di KRU juga, macam kalau contohnya konsert tiket. Dulu masa kita buat konsert, kena duduk dekat atas hotel. Daripada hotel bilik tu kita tengoklah berapa orang beratur kat bawah. Suspend je tengok orang datang ke tak datang kan. Konsert kita takut konsert kosong. Tapi sekarang ni 3 bulan, kadang-kadang 6 bulan sebelum konsert tu, kita jual tiket secara online boleh habis. Macam itulah konsert kami, konsert KRU25 dekat Istana Budaya, konsert Gergasi KRU25 pada tahun 2018. 70% daripada penjualan tiket telah dijual 6 bulan sebelum konsert tersebut. Bukan 6 bulan, 9 bulan. 9 bulan. Dan jaga masa yang panjang. Kenapa kita stop? Pasal kita ketika itu kita tak tahu nak buat seating plan lagi. Jadi bila kita dah buat, dah tentukan seating plan, baru kita lancarkan. Dalam sebulan sebelum tu semua yang 30% lagi semua habis jual. Jadi itulah yang saya nak katakan ada kaitannya dengan
gunakan platform digital sekarang ni. Kalau kita fikir cara konvensional, macam mana nak buat, contohnya nak jual kek kita, ataupun kita nak buat contohnya menggunakan ejen-ejen menjual produk dan sebagainya. Sekarang ni kita boleh gunakan influencer. Influencer tu mudahlah mereka nak masuk kerana tak ada modal yang besar, betul. kan. Dan kita boleh perbanyakkan lagi influencer tu melariskan produk. Jadi influencer pun tak tanggung risiko stok. Betul. Jadi itu adalah sebenarnya kelebihan menggunakan platform digital. Maksudnya platform digital ni bagi masa sekarang ni tahun 2020 ni memang orang kata dipelbagaikan dan Yes. juga di-boost dengan lebih banyak lah. Betul. Okey Datuk, daripada kita punya Facebook ni ada soalan ni. Okey, apa peranan Datuk di Saito University? Kalau saya belajar di Saito, saya akan berjumpa dengan Datuk ke di kampus? InsyaAllah. Jadi kita sekarang ni zaman-zaman pandemik ni, kita tak boleh nak katakan bila kita boleh buat satu majlis yang ramai, kan. Betul. Jadi apa yang saya sendiri dah bagi komitmen adalah mengadakan program-program, especially sharing session, dan juga memberikan sedikit gambaran apa perkembangan industri lah. Bukan saja dari segi akademik, kita serah kepada Saito University College, kepada pensyarah dan sebagainya. Betul. Saya bukan nak bersyarah akademik. Saya bercakap sebagai practitioner, sebagai professional industri, dan juga mungkin saya boleh bercerita juga tentang hala tuju dan dasar yang kita ada di FINAS malah juga, kan. Jadi macam mana peluang-peluang yang kita boleh wujudkan untuk industri perfilman, industri kreatif secara keseluruhan, dan bagaimana mereka boleh memasuki industri ini dengan cara lebih terancang, teratur, kan. Proper lah. Betul. Okey Datuk, soalan kedua ni. Datuk, kalau saya lepasan untuk jurusan konten kreatif, apakah kerjaya yang sesuai dengan saya? Atau ke saya ada peluang untuk bekerja di KRU Studio? Dia open market di Direct, ni. Direct ni. Open market. Ya. Okey, kami sebenarnya ada polisi di KRU ni. Kita ada satu proses saringan. Saya lebih suka bekerja dengan generasi muda. Okay, itu one thing, ya. Dan ramai yang di kalangan generasi muda yang mereka mula sebagai intern dekat KRU ni, ada proses je daripada eksekutif kepada pengurus, kepada malah yang paling tinggi pernah saya tahu sampai ke sebagai naib presiden bagi salah sebuah syarikat kami. Jadi itulah sebenarnya cara kami mengambil pekerja, kerana kami lebih prefer kalau kami dapat mendekatkan diri dengan generasi muda, pasal industri kami, industri kreatif ni dan digital ekonomi ni diterajui oleh orang muda. Betul. Jadi saya prefer kalau boleh ambil daripada intern, lepas tu kita groom dia ada pathway dia lah kepada sebagai eksekutif, kepada pengurus. Kalau sekiranya dia boleh lagi, kita boleh naik pangkat ke sampai even level CEO lah. Betul, Saya satu ketika nanti pun saya bukan nak forever and ever nak jadi CEO, betul. kan. Saya nak latihkan generasi muda ni. Jadi peluang untuk bekerja di KRU baik as long as you are also one of the better students. Kita pun ada proses saringan lah. Betul. Intern, daripada intern pun kita kawal. Kita nak pastikan orang ni committed kau tidak, kan. Jadi kalau dalam proses internship pun kita nampak okey, tak bagi komitmen, tak ada kesungguhan, tak ada kreativiti, tak menunjukkan leadership quality dan sebagainya, mungkin kita tak bagi tawarkan peluang bekerja. Jadi proses saringan kami adalah melalui program internship, dan kita harap dengan jaringan kerjasama dengan Saito University College ni, kita boleh banyakkan lagi tenaga kerja kreatif. Okey, maknanya daripada apa yang Datuk terangkan tadi, maknanya Datuk pendekatan lebih kepada leader ke leader. Maksudnya kita daripada seorang ketua, kita nak cari lagi ketua lagi, bukan kita nak cari follower. Betul. So pada yang berminat, so di Saito University College kita ada kursus buatkan digital marketing, kita ada multimedia, creative design. So you all boleh go through kita punya website nanti, dan dari situ you akan tengok apa yang peluang-peluang yang kita sediakan lah. Okey, dan juga mana tahu ada pelajar kita yang boleh buat intern di KRU Studio ke, kan, satu nanti. So Datuk sebagai seorang usahawan, apakah ciri-ciri utama dan kemahiran utama yang Datuk rasa perlu untuk seseorang menceburi industri itu sendiri? Untuk jadi usahawan? Yes, betul. Okey, pertama sekali it requires leadership lah. Okey. You kena ada satu ketokohan ataupun ada ciri-ciri sebagai pemimpin untuk menjadi seorang ketua bagi satu kumpulan profesional, ya. Pertama itu. Keduanya sentiasa mempunyai maklumat yang terkini tentang industri yang kita bagi aktif. Contohnya kalau saya dalam industri kreatif ni, saya lebih menyeluruh, filem, muzik, publication, buku, malah latihan sekali, industri latihan juga. So kita lihat secara keseluruhannya, dan kita kena ada pengetahuan kat tersebut tentang apa yang berlaku, ilmunya,
dan juga ada idea yang bernas bagaimana kita boleh adapt kepada satu situasi ya. Dan untuk sebagai usahawan juga, kita banyak orang cakap first kali nak kena ada modal kan. Betul. Of course, saya tak nafikan memang modal tu mainkan peranan. Kalau modal tu kecil, berniaga kecil lah. Betul. Kalau modal tu besar, berniaga Besar besar. lah, betul. Tapi bagi saya rasa kadang-kadang lebih baik mula daripada kecil. Betul. Bila kita berniaga kecil ni, risiko kita pun kurang. Betul. Dan KRU sendiri mula dengan modal RM2,000. Okey. Jadi itu sebagai contoh lah pada tahun 1992. Jadi kita bina asasnya dulu. Kita dah bina asasnya, kalau strukturnya bagus. Saya selalu cakap dengan staf saya, kalau struktur kita bagus, pilar kita kuat, nak buat KL Tower pun boleh. 100 tingkat punya bangunan pun boleh. Tapi kalau struktur tu lemah, buat bangunan 2 tingkat pun roboh. 1 tingkat pun mungkin roboh. Jadi dia bermula daripada struktur yang kita boleh buat. Dalam satu organisasi tu, kita namakan pun organisasi. Ada pun organisation. Kena organize lah. Organize lah, betul. Jadi sebagai usahawan tu dia kena organize. Dia kena tahu macam mana nak susun, macam mana strateginya, bagaimana yang daripada nak deal dengan orang luaran ataupun yang dalaman. Betul. So kiranya dia orang kena cari, orang kata nak menjadi usahawan ni ilmu kena ada. Yes. Jangan kata main serbu je, tak jadilah. Betul. Okey, Datuk, ada soalan ni daripada kita punya viewers. Nurul Izzati, macam mana nak jadi influencer under iLight? Boleh. Okey. Untuk itu, you boleh visit our iLight Global. You boleh scan lepas ni, kita ada QR code lepas ni. You boleh scan QR code ni dan isi maklumat dan kita will contact you lah. Tapi kalau nak visit our Facebook pun, iLight Global, you can visit, you can PM kita lah, private message kita dan kita will reach out to you. Okey, Tok. Soalan kedua ni daripada Aida Falisha. Hai Datuk, bila KRU nak buat konsert bersama Saito UC? Wah, ni menarik ni. Konsert dengan Saito ni. Aduhai, kan saya cakap saya dah bersara menyanyi. Okey, sekali boleh ke, Tok? Okey, kalau satu lagu tu boleh lah kot. Kan? Banyak-banyak lagu tu susah. Okey, Tok. Daripada Faruk Bulsara. Zaman sekarang zaman konten kreatif. Ramai YouTuber atau influencer yang cuba ketengahkan idea masing-masing. Pendapat Datuk, macam mana cara Datuk berfikir untuk cari idea secara kreatif? Okey, kadang-kadang idea saya datang, kadang-kadang buat kereta pun ada idea masuk. Yang buat lagu Awas tu kan, judul Awas tu. Dia tengok signboard Awas. Oh, itu cerita tu. Itu je, semudah itu. Dan kadang-kadang kita dapat inspirasi daripada kehidupan sebenar kan. Apa yang berlaku sekeliling kita, yang terjadi pada kawan kita dan pada keluarga kita dan sebagainya lah. Jadi itu boleh jadi inspirasi untuk jadikan cerita. Kerana industri kreatif ni, kalau saya katakan nak menghasilkan satu bahan kreatif, is the story. Dia bermula pada cerita dia. Nak jual produk pun ada cerita dia. Nak jual filem pun ada cerita dia. Nak buat lagu, lirik dia ada cerita dia. So semuanya ada cerita. Jadi kalau cerita tu tak menarik, itu yang produk tu tak kreatif. Betul. Kan? Jadi kita kena pastikan cerita tu adalah kreatif, cerita tu unik dan macam mana kita menyampaikan cerita tu secara kreatif juga. Jadi it starts with the story. So apa-apa pun kita kena start dengan sesuatu untuk build up sesuatu lah. Betul. Tak boleh orang kata main serbu, main jalan, tak boleh. So Ya, kena ada base tu plan. kena plan. Ada plan. Plan kena ada. Kan? So apa ni, okey, untuk sebelum tu saya mengucapkan tahniah kepada pihak Datuk lah kerana dilantik sebagai Professor of Practice di Saito UC College. Terima kasih menerima saya juga. Terima kasih Datuk. So boleh orang kata daripada kerjasama yang kita lakukan sekarang ni mungkin dapat orang kata menjadi inspirasi kepada kita punya bakal-bakal pelajar, bakal-bakal pelatih yang mana kita sendiri akan menawarkan beasiswa mentor digital. Yang mana beasiswa ni bernilai lebih kurang 1.2 juta. Wow. Okey, so yang menarik lah. So jadi yang mana nak tahu tentang lebih lanjut tentang program beasiswa mentor ni, boleh layari kita punya website, official website www.saito.edu.my/beasiswa mentor. Dekat situ kita ada beritahulah apa itu beasiswa mentor, apa yang melayakkan untuk kita pilih sebagai salah seorang penerima beasiswa mentor ni. Okey, kita tak pilih secara sewenang-wenangnya. Okay. Akan ada temu duga, kita akan ada one to one, face to face punya meet. So kita akan tengok bagaimana kriteria-kriteria yang kita ada untuk menawarkan kepada pelajar yang bakal join dengan kita nanti. Okey. So boleh kita Okey, kita endkan program pada pagi ini. Terima kasih pada pihak Professor of Practice Datuk Norman Abdul Halim untuk bersama dengan kita. So insyaAllah nanti ada masa ke lapangan, kita akan bersama lagi. Terima kasih sekali lagi Datuk. Okey, so wrap up untuk program pagi ini. Kita akan jumpa lagi dari masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Terima kasih.